Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma wa warzuqna rahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dan nikmatnya serta berkatnya dan hidayahnya kita dapat sama-sama pada pagi ini dalam kuliah subuh berkitab. Kuliah subuh ini kita pada pagi ini bersama 31 permasalahan permasalahan tasbih. Bukan. Tasbih itu Anda. Oh, sini. 7 permasalahan kata Tuhan kita ini dengan keterangan di atas jelaslah bahawa tauhid bahagian ini mempunyai beberapa permasalahan yang setiap Muslim mesti menjauhi. Ada orang Islam mesti menjauhi daripada masalah-masalah yang timbul ini. Masalah apa? Permasalahan tasbih. Tasbih ini artinya menyerupakan sifat-sifat makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Nasrani menyerupakan Isa bin Maryam dengan Allah, kata anak Allah. Orang-orang Yahudi menyerupakan Uzair dengan Allah. Orang-orang musyrikin menyerupakan berhala-berhala mereka dengan Allah. Dan seperti segolongan manusia menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Wajah Allah dengan wajah makhluk. Maknanya bahawa makhluk tidak serupa dengan laisa kamitslihi syai'. Selesai. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari itu cukup untuk kita menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluk dan makhluk tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk dan makhluk menyerupai Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, maka mereka menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut juga ni, tangan Allah dengan tangan makhluk. Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Tangan Allah tak serupa dengan tangan, walaupun Allah Subhanahu wa taala sebut tangan. Tapi tangan Allah dia sebut tangan. Ada ulama yang nak menjaga sehingga mengatakan bahawa itu adalah kuasa Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Dan kita jangan nampak bahawa tangan itu serupa tangan kita. Sebab tangan kita dengan tangan chimpanzee berbeza. Tangan kita dengan tangan gorila itu serupa dah. Jadi apa yang nak mengatakan bahawa tangan Allah serupa dengan tangan makhluk? Wajah Allah serupa wajah sama wajah Tuhan, comellah, cantiklah. Wajah malaikat pun kita tak tahu lagu mana. Apatah lagi wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya bahawa Allah tu cantik, Allah tu lawa. Cantik lawa je lah. Tak payahlah kita nak mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala tu dengan beberapa perkara yang menimbulkan syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi kafir kepada Allah. Disebut lagi pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk dan sebagainya. Maknanya tidak serupa lah. Walaupun ada ayat
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua makhluk hancur lebur belaka. Yang tinggalnya ialah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah, dan kekuasaan Allah, kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan tahrif. Tahrif artinya menukar dan menggantikan nama-nama Allah dengan sifat-sifat Allah dengan yang lain. Tahrif ni ada kena tinggal. Apa dia? Menggantikan, menukarkan atau menggantikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan yang lain. Nak tukar. Nah, dengan cara menambah atau mengurang atau mengubah baris i'rab, seperti membaca wa kallamallahu Musa taklima. Dengan membaca kalimah Allah dengan baris di atas wa kallamallaha Musa taklima. Dia tukar. Sebab tu Quran ini kena baca molek-molek, kena tengok baris molek-molek. Nah, kadang-kadang kita kata, oh saya tu rumah betul dah, mari depan ustaz yang tak betul. Tak betul lah duk rumah. Oh, Quran ni bukannya mari depan ustaz salah, depan duduk rumah. Duduk rumah lah betul, kita kena perhati. Tapi Quran ni mukjizat tuan. Sebab tu kalau kita baru nak baca, barulah nak tadarus, sebelum ni kita tak pernah baca Quran, Quran jadi banyak salah. Nah, salah banyak-banyak. Nah, bila salah banyak, man lam yujawwidil Quran athimun. Baca Quran tanpa tajwid terasa. Baca Quran tanpa tajwid. Ada orang baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki lain-lain dengan dia ceramah tu lain. Tapi kalau nak ceramah dengan Quran pun tak ada masalah. Bismillah, pandanglah ceritanya macam ada. Tapi kalau nak baca Quran macam dalam sembahyang, dia kena cara tajwid. Sebab Al-Quran turun dengan cara tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu maknanya bitajwid. Sebab tu jangan kita bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok dalam keadaan kita ini jahil dengan Al-Quran. Sudahlah jahil, tak boleh baca, patut tak beramal. Lepas tu lawan pula Quran. Baqaril Quran wal Quran yal'an. Lama orang baca Quran, Quran laknat dia pula. Orang suka baca Quran ni, kata Nabi, man qara'al Quran wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawu ahsanu min dawu syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadha. Siapa yang baca Quran dan beramal dengan Al-Quran, maka Allah akan memakaikan kepada kedua ibu bapa mereka mahkota di syurga. Cahaya dia ni lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah kamu. Bagaimana pendapat kamu kalau ibu bapa setara pendapat orang yang baca dan beramal lebih lagi lah. Nah, fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Orang yang baca dan beramal tu dapat lebih lagi lah. Ibu bapa dia, bila kita baca ibu bapa kita esok di akhirat, kita beramal pula dengan Al-Quran, jadi hafiz pula misalnya, jadi orang yang mahir dengan Al-Quran, maka setiap kali kita baca Al-Quran, maka ibu bapa kita mendapat cahaya mahkota di syurga. Macam tuan-tuan, walaupun umur 70, 80 tetap kita ada ibu bapa kita esok dapat mahkota di syurga. Nah, kalau kita ada anak cucu kita baca Quran dari kita pula yang mendapat mahkota di syurga. Nah, orang tanya, oh mahkota siapa tu? Nah, oh itulah anak dia dulu baca Quran, hafal Quran, beramal pula dengan Al-Quran. Nak beramal dengan Al-Quran, tuan-tuan, ambil Quran, celup dalam bekas, minum air. Itu beramal dengan Quran. Itu kita mengaku lagu.
Dia beramal dengan Al-Quran. Saya ingat masa saya di Mesir dulu, Syekh kata, kamu mesti beramal dengan Al-Quran 24 jam sehari semalam. Nak beramal macam mana? Saya ngapa baru 2 tahun, saya ngapa 2 tahun lebih, tuan-tuan. Tiba-tiba nak suruh beramal dalam masa sehari semalam. Nah, mana ni? Kira macam mana nak buat? Oh, saya dia bagi masa ruang seminggu. Saya tak jawab. Bila gitu saya pergi balik jumpa dengan dia. Dia kata beramal dengan Al-Quran. Kamu semayang 5 waktu atau tidak? Ya, saya semayang 5 waktu. Itu sudah beramal dengan Al-Quran. Kamu tahu halal atau haram? Saya tahu halal atau haram. Itu beramal dengan Al-Quran. Kamu semayang jemaah atau tidak? Saya semayang jemaah. Kamu sudah beramal dengan Quran. Ada kamu lawan Quran? Oh tidak, saya tak lawan Quran. Malah saya mempertahankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka itu dikira beramal dengan Al-Quran. Nah, ada degil-degil sikit? Tak degil. Nah, saya tak degil dengan Quran. Saya ikut Quran. Nah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata Rasulullah. Tidak aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kata Nabi. Selagi kamu berpegang kepada 2 perkara ini, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Al-Quran. Sebab tu ada cerita ni saya sebut dah belum. Ada seorang lelaki itu, dia lalu tepi kubur. Lalu tepi kubur, tiba-tiba dia tengok kubur bercahaya. Kubur bercahaya. Dia pun jadi takut. Yalah, tiba-tiba kubur bercahaya. Nah, sebab tu saya tak boleh duduk tepi kubur, takut malam-malam panggil nanti, "Oi, marilah." Ada. Ataupun dia bunyi macam-macam dalam kubur tu, takut kita. Sebab tu lalu kubur laju sikit. Nah, bagi salam, "Assalamualaikum." Kalau dia jawab memang lajulah. Tak jawab, laju dah. Lepas tu dia tengok kubur itu bercahaya. Dia dipanggil orang kampung, "Pakcik, saya lalu ke kubur tadi, ada satu kubur, saya tengok ada cahaya di dalam kubur." Kubur siapa itu? Kata orang tu, "Oh, kat mana?" "Tepi itu sini." "Oh, itu kubur yang baru mati semalam." Takkan percaya dia tu, orang bodoh, orang tak kerti lah, orang darat lah. Marilah saya tunjuk pakcik. Esoklah dia pun penakut juga. Nah, dia penakut juga. Tak apalah, esok pagi dia pun ditunjuklah. Ni kubur ni, tak ada apa kan ni. Dah baca Quran tak pandai apa, tak pandai ni semua ni. Gitulah. Lepas tu tak apalah, tunjuk saya ahli keluarga dia. Dia orang ni ditunjuklah rumah dia, rumah arwah. Lepas tu sampai-sampai di budak ni tanya keluarga dia, "Apa kelebihan pakcik tu?" Kata isteri dia, "Tak ada kelebihan apa-apa pun kami ni. Anda adalah lebih apa-apa, adalah orang miskin, ada harta. Lagi pula pakcik ni bukannya orang cakap di mana pun, orang bodoh, buta huruf. Tapi ada satu amalan yang dia sangat selalu dia buat, iaitu dia mencintai dan dia menyayangi Al-Quran. Dia ni tak boleh baca Quran, tapi dia suka buat macam dia ni pandai baca Quran. Nak kata Bismillahirrahmanirrahim dia tak erti, tapi dia ambil jari dia tunjuk. Dia buat macam baca Quran. Begitulah daripada dia muda sampai ke tua. Ya, daripada muda sampai tua dia buat macam tu. Hari terakhir dia sudah khatam Quran, dia peluk Quran, "Wahai Quran, ampunkanlah dosa aku. Aku ni bodoh, jahil, tak reti bacamu. Tetapi aku sangat mencintai kamu. Aku sangat sayang pada kamu, wahai Quran." Sehingga dia menangis, basuh Quran, dan dia mati dalam keadaan dia memeluk Al-Quran. Kata budak tu, itulah di antara kelebihan ni makcik. Sebab orang yang mencintai Al-Quran, menyayangi Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, akan menerangi di dalam kubur.
Kita dalam kubur gelap tuan-tuan, nak suruh cegah baca Quran. Nah, coba tera tuan-tuan mati. Tengok kubur tuan-tuan cegah ke atau gelap. Nah, kalau gelap tu memang confirm tak pernah baca Quran lagi. Dan beramal dengan Al-Quran. Tapi jangan menyesal nanti. Nah, amalan kita buat amalan ini supaya kita tidak menyesal di dalam kubur dan di padang mahsyar. Macam ayat saya selalu baca dululah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Surah Al-Fatihah. Nah. Surah apa? Sajadah. Nah, saya rasa Al-Fatihah. Tak tahulah surah apa pun. Kalau tak ingat surah tu main confirm kena buat khusus baca sejadah pagi-pagi. Ni dengar ni ayat Malik. Tengoklah ketika orang-orang mujrimin dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat dihisab amalan-amalan mereka. Nanaki suru'usim 'inda rabbihim, tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, baru malu, baru ada rasa malu. Dulu pun tak malu, dulu atas dunia sembahyang pun tak, baca Quran pun tak, sembahyang jemaah pun tak, tidur lawan pula Quran, lawan hadis Nabi, lawan sunnah Nabi. Quran suruh ikut tak ikut. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi ikut, dan apa saja dilarang oleh Nabi tinggal. Ada katakan tuan-tuan taklah saya ni sebut je, tuan-tuan okey. Nah, apa tahu? Wa tilka hududullah, ini undang-undang Allah. Dia lawan undang-undang Allah pun dia lawan. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan satu syariat, satu undang-undang, satu hukuman. Ikut kata Nabi, kata Allah. Ambil, ikut syariat Allah, ikut undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kamu ikut nafsu orang-orang yang bodoh. Tuhan tak nak ikut. Persoal undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah suruh gerak tangan, geraklah tangan. Sebab apa Allah suruh gerak tangan? Sebab curi. Dah mau curi ke tak? Tak. Pada tak apa tangan dah pun tak curi. Nah, tak apa tangan dah pun tak curi. Orang kena gerak tangan ni orang pun curi. Tapi bukan senang-senang curi boleh gerak tangan gitu, tak. Menimbulkan keraguan, tak boleh. Ada hok kena gerak tangan ni tuan-tuan, betul saya curi, ni bukti saya curi, ini saya curi, ni. Okey, baru gerak tangan. Tapi kalau kata saya tak tahu, ini menimbulkan keraguan, masuk jaga. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri lelaki, pencuri perempuan kena potong tangan kedua-duanya. Dia kata beratlah potong tangan, habislah tangan dia. Dia pula jadi kalang ganti melawan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ni lah please go to hell. Mana sebab itu kita kena baca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Terti belajar, jangan bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil. Jahilnya. Okey. Habis di situ. Memberi arti Nabi Musa bercakap dengan Allah, bukan Allah yang bercakap dengan Nabi Musa. Bila kita tukar huruf data, bagi bau, bagi terbang, bertukar sekarang. Macam orang baca lah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim.
Dia tidak baca dengan ihdinas siratal mustaqim, ataupun dia baca ihdinas siratal mustaqim, huruf ha dengan ha bertukar. Itu kesalahan jali namanya. Kalau siratal ladzi kesalahan jali. Nah, kesalahan jali, huruf sin ditukarkan dengan huruf sha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau arrahmanir rahim, sebab dalam Fatihah ini dia ada 14 atau 13 tasdid yang wajib kita mesti jelaskan dalam bab Fatihah saja. Kalau Fatihah kita tak arrahmanir rahim macam muallaf. Nah, arrahmanir rahim, maka kalau orang baru belajar tak dosa lah. Tapi kalau kena dia tutup imam, ustaz, maka dia berdosa. Nah, yang saya selalu dengar ghairil dengan ghairi. Ghairil maghdubi alaihim, itu kesalahan khafi. Kesalahan khafi. Sebab ghair dengan gha dia baca dengan baca dengan gha. Dia tidak baca dengan gha. Ghairil maghdubi alaihim, dia baca ghairil maghdub. Nak bunyi lahjah Arab tiba-tiba salah. Ada seorang ustaz di saya pun malah saya. Dia ustaz, tapi saya sebut dah dalam secara umum. Tapi degil juga. Nak bunyi macam dia ni macam lahjah dia Arabi. Lahjah Arabi jadi salah. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Saya kata salah. Bagi itu kesalahan khafi, bagi orang awam bolehlah terima. Tapi bagi kita orang yang